Kita menggunakan Nurul Ihsan jilid 2. Masih lagi di dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr yang diturunkan di Makkah. Muka surat 289. 289 kita sambung ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'alna fis samai burujan. Dia mai cerita hak mukadimah tadi. Walaqad ja'alna fis samai burujan. Dan sungguh telah kami jadikan pada langit itu beberapa buruj, 12. Buruj ni apa dia? Bintang-bintang, gugusan bintang. Allah sebut dalam ayat ni, dan kami jadikan di langit sana gugusan bintang. Dan bintang tu dia kata apa? Bintang 12. Bintang 12 tu apa dia? Yang pertama dia hamlun. Ini dalam bahasa Arab. Hamlun makna dia biri-biri. Dalam bahasa orang yang apa tu tengok ilmu bintang dia panggil apa? Horoskop. Horoskop ni hamlun, bintang Aries. Bintang Aries itu hamlun. Yang kedua dia kata saurun. Bahasa Arab panggil saurun. Saurun makna dia lembu. Lembu ni pun isu panjang lagi. Kan? Ni isu saurun ni panjang. Kan? Saurun makna dia lembu, ataupun dalam bahasa apa horoskop dia kata Taurus. Taurus. Yang ketiga dia kata jauzaun. Jauza ataupun maksudnya apa? Twin, kembang. Kembang. Ataupun dalam bahasa horoskop dia kata Gemini. Gemini. Itu. Yang ketiga saratan. Saratanun. Ataupun dalam bahasa kita saratan makna dia ketam. Ataupun dalam bahasa horoskop Cancer. Bintang Cancer. Kan orang duk tanya, Ustaz bintang apa? Bintang apa? Dia beranak bulan berapa, dia ada bintang apa? Kan? Lepas tu pakai duk buka pula. Dulu surah abang rajin orang duk buka bahagian tu. Apa kata horoskop kita hari tu? Ya, horoskop kita bintang Leo. Misalnya Leo kata apa? Leo kata dia adalah seorang yang penyayang. Woi, dia pun baca-baca betul ke penyayang, aku pun ini horoskop punya cerita. Dia horoskop. Okey. Dan yang kelimanya asadun. Asad makna dia singa, lion. Dalam bahasa horoskop Leo. Bintang Leo. Kemudian sumbulah. Sumbulah dalam bahasa kita ni makna dia gadis. Gadis. Dalam bahasa horoskop dia kata Virgo. Kemudian yang ketujuh dia mizanun. Tu dalam kitab dia tulis mizanun. Mizan makna dia apa? Neraca. Kan kita ada mengaji apa di antara benda yang wajib diimani di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah di mahsyar esok dia ada satu dia panggil mizan. Mizan, neraca yang nak timbang amal kita. So bulan yang ketujuh itu dipanggil mizan ataupun neraca. Dalam bahasa horoskop dia panggil Libra. Yang ke-8 dia panggil Aqrabun. Aqrabun makna dia apa? Kala jengking. Kan dalam hadis Nabi SAW kata di antara azab yang dikenakan kepada orang yang masuk kubur. Apa dia kena? Dia kena aqarib dan juga hayat. Dalam hadis At-Tirmizi dia kata, bila masuk dalam kubur ni, kalau dia satu orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, satu orang yang main-main dengan agama masa di atas dunia, bila masuk dia akan disengat oleh al-hayat wal aqarib. Hadis kata al-hayat maksudnya ulang-ulang berbisa. Dalam hadis lain dia main cerita syuja'ul aqraq dan sebagainya. Ini hayat makna dia ulang-ulang bisa. Wal aqarib dan juga kala-kala jengking. Ada satu kes di satu masjid di sebelah pulau bawah ni. Sahabat kita cerita. Sahabat kita ada dari kuliah ni. Dia kerja korek liang.
Biasa ada satu jenazah. Sudah muda. Umur 30-an. Umur 30-an. Lepas semayang jenazah di masjid, nak angkat naik kubur. Tak boleh, berat. Berat. Dia angkat tak naik. Panggil lagi, tambah orang angkat tak naik. Orang angkat tak naik. Dia panggil ustaz, Tok Imam. Tok Imam masjid tu dia hafaz Quran. Panggil dia pun tak mani kata apa. Angkat juga. Tapi simpan. Allah ramai cempung angkat. Turun daripada masjid, nak pergi ke liang, jatuh orang. Jatuh. Orang kabut semua. Angkat dua. Nak ulang masuk dalam liang ni, ya Allah punya susah. Yang dia tanya, ni bukan dia nak cerita aib jenazah tu. Dia pun tahu tak bagus cerita benda tu. Walaupun orang pakat duk cerita bagi benda tu jadi di depan mata orang ramai. Cuma dia nak tanya pasal dia yang duduk dalam liang yang sambut mayat ni. Dia kata ustaz, dia kata saya nak tanya macam mana nak buat. Dia kata mayat tu tak boleh kalih menghadap kiblat. Wal-'iyazubillah. Nak kalih dia menghadap kiblat, dia bangkah, dia tegak, dia tak mau nak balik. Kalih tak boleh. Dia nak duduk tegak dulu tu. Kiblat duduk di kanan ni. Kalih tak boleh. Turun mai 3 orang duk tolak ke belakang, tak mau balik. Dia kata dia pun istighfar, astagfirullahalazim, baca lah macam-macam. Dia kata dia paling pipi lah, dia paling muka lah. Badan tak mau balik. Pegang muka tu, kalih tengkok pergi mengalah. Dia kata badan tak boleh, tak payah buat. Dia kata tak apa, turun berapa orang pun tak boleh. Dia kata kali muka. Tak ampun dekat Tuhan lah apa pun. Yang kita doa dan semayang mayat kan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah fitnah kami selepas daripada mati dia. Fitnah lah. Bila jadi macam ni orang pakat duk cerita, fitnah lah. Tak bagus. Cerita pasal tak elok satu-satu mayat, tak bagus. Tapi itulah jadinya. Cerita bukan dengan niat untuk nak mengaibkan, tapi dengan niat untuk ambil iktibar. Dia macam mana tu saya duk korek tanya. Kita jangan duk buat benda tak elok. Takut kok Tuhan dibagi kita macam tu. Na'udzubillah min dzalik. Saya ingat habis dah cerita. Tak habis lagi. Dia kata ustaz, esok aja dia kata. Bau busuk. Maka duk heran di masjid ni, busuk apa ni, busuk apa. Kubur dia berlubang. Kubur dia berlubang-lubang bulat gitu dia kata. Dia kawan saya, lubang bulat aja. Sampai penting lubang busuk. Kita dia pergi ambil torchlight sulung. Sulung nampaklah sekujung. Ada kampung habis semua lah. Tapi nampak sekujung mayat tu duduk nampak. Tu, hak tudung tu tak ada. Tudung randa tu tak ada. Saya kampung balik. Saya catat kampung balik. Saya kata sudah. Ustaz duk pergi tafsir panjang-panjang kata dia tu apa macam mana tu. Kita tak tahu benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu benda ni. Auzubillahi min dzalik. Takut tuan-tuan, takut. Kita atas dunia ni Tuhan suruh buat apa buatlah. Dosa kita hidup jadi satu orang yang arrogant, jadi satu orang yang sombong, hidup cakap lebih kurang tentang agama ni dosa. Dosa cakap lagi dalam kubur ni dia nak main hayat wal aqarib ulang. Kalau jengking dosa cakap yang tu lagi. Cakap kata kubur kita jadi gelap sudah. Dosalah. Allah Subhanahu Wa Taala saat lagi kalau dia marah dia pergi tunjuk benda-benda macam ni. Fitnah ni bukan ke kita nak mati tu. Anak beranak keluarga hak tinggal menanggung fitnah itu. Pakat-pakat jaga, pakat-pakat elok diri sendiri. Tak sedut. Dengan Tuhan itu saya cari pasal. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Baik, sambung yang tadi ni. Dia kata yang ke-8-nya Aqrab. Aqrab makna dia kala jengking, ataupun dalam bahasa horoskop dia kata Scorpio. Yang ke-9 Qausun. Qausun makna dia anak panah. Anak panah dalam bahasa horoskop dia kata Sagittarius. Yang ke-10-nya dia panggil Jadion ataupun dalam bahasa kita makna dia kambing. Ataupun dalam bahasa dia panggil apa? Capricorn. Yang ke-11-nya Dalwon makna dia cebok ataupun timba. Dalam bahasa horoskop dia panggil Aquarius. Dan yang ke-12-nya Hutun. Hut makna dia ikan. Ataupun dalam bahasa tu dia panggil Pisces. Hut kan cerita Nabi apa dulu yang kena telan dengan Hut. Nabi Allah Yunus alaihi salam kena telan dengan Hut. Hawauta. Hut mana dia ikan paus ni Hut. Itu. Jadi semua tu dia kata adalah bintang. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan. Itu semua dipanggil buruj dia kata. Baik. Wa zayyannaha lin-nazirin, dan tujuan kami yakni Allah jadikan buruj atau bintang-bintang di langit itu adalah sebagai hiasan bagi segala orang yang memandang. Tuhan buat bintang-bintang di langit ni sebagai apa? Sebagai satu decoration. Tuhan decorate langit ni. Bila kita tengok bintang-bintang di langit tu satu decoration, satu yang cantik, satu benda yang boleh menyeronokkan mata yang memandang. Itu Tuhan kata. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Dan juga fungsi yang kedua, kami jadikan buruj, bintang-bintang di langit ni apa dia? Dan kami pelihara akan dia, yakni akan langit yang 7 lapis itu, daripada syaitan yang kena kutuk, daripada masuknya ke dalam langit itu. Setan dia tak boleh nak melepasi 7 lapis langit. Dia duk main di awang-awangan dia aja. Dia tak boleh nak penetrate langit tu. Dia tak boleh nak menembusi langit tu. Langit yang 7 tu syaitan Allah tak izin masuk. Ni sagi ayat yang berikutnya dalam surah Al-Hijr ni, dia nanti cerita balik dekat kita, dia flashback balik cerita yang kata iblis ni asal dia siapa, kemudiannya jadi apa, pasal apa. Iblis ni yang daripada asalnya dia ni siapa di sisi Allah ni, iblis ni siapa, sehingga malaikat Allah Al-Muqarrabun ni, malaikat Allah ni kena pergi belajar dekat dia. Sampai satu masa tiba-tiba bila Allah jadikan Adam alaihi salam, Allah kata usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila Allah jadikan Adam, Allah suruh semua makhluk ada ni sujud kepada Adam. Semua makhluk, segala malaikat, segala apa, semua sujud. Sujud bukan maksud sujud macam kita sujud sembahyang. Sujud dalam maksud kata memberi hormat, memberi tahiyah, dia kata memberi hormat, tunduk sikit sebagai tanda respect, kerana itu disuruh oleh Allah. Illa iblis, melainkan iblis ni yang pada mulanya orang kanan Allah ni, dia tak mahu. Pasal apa dia tak mahu? Ayat yang akan datang dia akan cerita detail tentang benda ni. Benda ni kita dah jumpa dah di dalam surah Al-Baqarah. Dia main lagi dalam surah Al-Hijr nak cerita tentang buruknya tabiat sombong ini. Dia boleh membawa kepada satu manusia jadi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. So dalam ayat ni dia kata apa? Syaitan yang direjam tidak boleh masuk ke langit yang dicipta Allah Subhanahu wa taala. Illa man istaraqa sam'a. Dia kata melainkan syaitan yang sambang ataupun curi dengar apa-apa khabaran daripada malaikat, yakni ketika terbangnya dekat dengan langit. Kerja iblis, syaitan. Dia nak naik ke langit, Tuhan dah tak bagi dah. Dah blok dah. Macam mana Dajjal diblok daripada masuk ke Makkah dan Madinah. Kita dah baca dalam hadis. Dajjal dia tak boleh masuk Makkah dan Madinah. Lain tempat semua dia pergi. Makkah, Madinah dia tak boleh pergi. Dia sampai, dia nampak malaikat duk jaga di keliling Makkah dan Madinah. Tak boleh masuk. Demikianlah iblis, syaitan tidak boleh masuk ke langit. Walaupun dia tak boleh masuk ke langit, Tuhan kata illa man istaraqa sam'a,
Istaraqa daripada perkataan saraqa. Kan kita ada baca ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan tu as-sariqu. Ini perkataan dia, illa man istaraqa, melainkan iblis syaitan yang mencuri as-sam'a, curi dengar. Dia nak masuk pergi ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia tak boleh pergi. Dia pergi duduk, lalu kot tepi. Orang Indonesia kata nguping. Nguping ni apa? Duk curi dengar. Apa yang duk ada di atas langit sana, malaikat apa, duk curi dengar. Benda ni disebut oleh Allah di dalam surah Al-Hijr dan ada disebut di dalam surah Al-Jin. Tuan balik lagi saja buka surah Al-Jin, baca dia punya makna dia. Sama, di sana juga ada cerita tentang jin yang cuba nak curi-curi dengar perbualan malaikat yang berlaku di langit sana. Allah tahu tak tahu daripada buat kerja ni? Allah tahu tak tahu? Allah tahu. Saja Allah biar bagi mereka curi-curi dengar. Baik, apa tujuan dia? Melainkan syaitan yang curi dengar pendengaran ataupun khabaran daripada malaikat ketika terbang dekat langit. Dengan tiada naik, setengah akan setengah. Bawa terbang naik dekat langit. Kerana nak dengar perkhabaran yang dibawa untuk beri kepada Tok Bomoh yang menurun syaitan di bumi. Aduh, jadi Tok Bomoh ni rupanya kawan dengan puak ni. Mereka ni pergi curi dengar apa rahsia di atas langit sana, turun main abang kat Tok Bomoh ni. Tok Bomoh ni dengar, duk menurun, duk tabung kemian, duk bunyi lagu tu. Bukan orang lain, dia kata. Adik-beradik juga abang tu. Adik-beradik dia kata. Orang tanya no, dia pun beradik. Dia lama dah tak main rumah hang. Tu abang tu kata. Kawan tu tanya, dia ni gemuk ke kurih tok panggil. Gemuk sangat dah. Nak kata kurih sangat dah, tapi pendek-pendek. Tapi abang tu pula. Kita pun duk cari ni, gemuk dak, kurus dak, tapi pendek-pendek. Petik jari yang tu. Patut tak main lama dah tahu dah. Terima kasih tu, saya tahu dah sebab dia. Ni hak duk menurun duk ni dengar daripada siapa? Dia kata dengar daripada iblis syaitan yang mencuri-curi dengar rahsia di pinggir langit. Dia kata begitu. Fa atba'ahu shihabun mubin. Maka ikut akan dia oleh bintang yang bercahaya. Dia kata, sebahagian daripada iblis syaitan ni kena panah lintang. Bila dia main kilat, sabung menyabung dan sebagainya, itu sebahagian daripada apa? Panah yang dilontarkan kepada iblis syaitan yang mencuri dengar di langit sana. Membakar ataupun menembus akan dia itu. Itu panah tu. Dan juga apa orang kata taik bintang. Itu juga di antara panah iblis ataupun yang dipanahkan kepada iblis dan juga syaitan. Dia kata iaitu kita lihat bintang-bintang luruh itu. Ni apa orang panggil? Meteor apa? Komet. Aduh. Itu juga di antara senjata Allah yang digunakan untuk panah iblis dan syaitan ini. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Dan bumi telah kami hampar akan dia atas air. Dan kami lontar padanya akan beberapa bukit yang besar-besar. Itu dia. Tuhan nak cerita kekuasaan dia. Kita punya muka bumi ni berapa persen air, berapa persen darat. Ada orang mengaji geografi di tahu benar. Kan air dah ada berapa persen, darat dah ada berapa persen. Allah Subhanahu wa taala guna dalam ayat ni wal arda madadnaha. Dan bumi kami hampak bumi ni di atas air. Dia kata. Maknanya air banyak daripada darat. Allah kata kami hampak ni bumi ni di atas air. Dia kata. Supaya dan Allah lempangkan pula rawasiya. Allah lempang mai pula di atas muka bumi ini beberapa bukit yang besar-besar. Bukit ni apa fungsi dia kalau berdasarkan Quran? Wal jibala autada. Tuhan kata dan kami jadikan bukit itu sebagai autad, sebagai paku bumi.
Bukit ni dia punya fungsi dia kalau ikut Quran, dia ni umpama paku. Itu sebab usaha untuk nak meratakan bukit itu usaha yang mengambil risiko. Semakin banyak bukit digondolkan, semakin banyak bukit dibuang, semakin banyaklah gempa bumi berlaku. Dia macam tu. Dia punya sunnatullah, dia punya hukum alamnya begitu. Allah buat bumi ni, dia jadikan bukit ni sebagai autan, sebagai paku. Kita pergi cabut buang paku tu, apa jadi? Lantai boleh terangkat keluar. Bumi ni Allah kejapkan bumi ni dengan bukit. Kita pergi dapat tender jual tanah merah, kan? Jual tanah merah boleh duit, boleh duit. Akibat dia apa dia? Negeri yang tak pernah kena gempa bumi, tiba-tiba gempa. Punca dia apa dia? Punca dia kerana kita telah merosakkan sunnatullah. Satu peraturan yang Allah buat, kita pergi kacau dia. Traffic light ni peraturan yang kita buat, manusia buat traffic light ni. Kita pergi langgar traffic light ni. Apa jadi? Kemungkinan kemalangan boleh jadi. Lampu merah, kita kena berhenti. Itu peraturan yang kita buat. Kita buat, kita tak patuh. Kita buat traffic light, lampu merah, kita kena berhenti. Kita beralih tengok kiri kanan, kita kata tak ada apa, kita tekan minyak jalan. Kita blind, tak nampak ada satu motor duduk main. Dia duduk main, dia main road, dia hijau. Kita ni pergi belah jalan, pasal apa? Pasal duduk ni. Duk kata kat bini, orang gila boleh lah, berhenti kereta tak ada. Dia cakap boleh, keluar, bam, kena motor ni bini. Bam, kata kena motor dia. Turun tengok, anak sendiri pula. Ambil. Kalau undang-undang dunia kita buat, kita langgar pun membawa risiko yang macam tu. Undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala kita pergi langgar, risiko dia lagi besar. Dia macam tu je. Kita kena fikir macam tu. Kena fikir macam tu, baru kita nampak perlunya patuh kita kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya, dan bumi telah kami hampang akan di atas ayam, dan kami lontar padanya akan beberapa bukit yang besar-besar supaya tetap dia tidak bergolek-golek seperti mana sampan yang ada muatan. Bila ada paku, maka bumi ni kemas, dia tak bergolek, dia tak gempa. Bila kita buang bukit di sana sini, maka gempa mula duk jadi di sana sini. Firman Allah, wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuh padanya, yakni pada bumi itu, daripada tiap-tiap satu yang ditimbang sukan. Tuhan hadang pula atas muka bumi ni, Tuhan izinkan padi jadi. Padi ini adalah tumbuh-tumbuhan ataupun tanam-tanaman yang menghasilkan biji-bijian yang boleh ditimbang dan disukai. Dia punya cerita tu, kaitan dia macam tu. Lagu kita di Malaysia makan nasi, lagu orang putih dia makan gandum. Semua ni tumbuh di atas bumi, yang hasilnya itu boleh ditimbang dan boleh disukai. Tuhan sebut dah dalam Quran benda ni. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadikan bagi kamu, yakni pada bumi itu, kehidupan. Di atas bumi ni Allah bagi ada satu kehidupan di atas muka bumi ni. Kehidupan ni apa dia? Macam-macam benda boleh hidup di atas muka bumi. Bukan manusia saja, bukan binatang saja, bukan tumbuh-tumbuhan saja. Macam-macam benda Allah bagi jadi hidup-hidupan di atas muka bumi ini. Bahkan Allah jadikan di atas muka bumi ini makanan, padi, gandum dan sekalian makanan daripada bumi lah tumbuhnya. Itu dia. Macam-macam Tuhan buat bagi tumbuh di atas muka bumi ini. Wa man lastum lahu biraziqin, dan kami cipta mereka itu yang tiadalah kamu beri rezeki baginya. Bahkan Allah cipta di atas muka bumi ini macam-macam makhluk yang bukan kerja manusia bagi rezeki dekat makhluk ni. Ikan ada dalam laut, siapa pergi makan dia? Ikan akuarium kita pun kadang-kadang itu terlupa pergi makan. Ikan akuarium kita duk belah dia hari-hari pun kadang terlupa bagi makan. Ikan dalam laut tu, kalau Tuhan bagi kerja kat kita, bagi makan ikan temenung dalam laut tu, tak makan kita. Pasal apa? Bila kita nak pergi bagi makan dia, apa? Kita duk ingat nak makan dia. Kan? Allah sebut rupanya benda ni dalam Quran.
Tuhan kata, waman lastum lahu biraziqin. Aku buat ni hidup-hidupan di atas dunia ni, aku tidak minta hampa pi bagi makan kepada mereka ni. Kita tak bagi makan kepada ikan, kita tak bagi makan ke banyak benda yang hidup di atas muka bumi ni, kita tak bagi makan pun, tapi dia hidup. Siapa bagi makan dia? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang duk bagi makan dia. Dia kata, daripada hamba dan juga binatang, sehingga hanya rezeki mereka itu daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Itu dia. Semua benda ada di atas muka bumi ni, baik manusia, baik binatang, baik apa, Allah yang duk bagi rezeki kepada semua, termasuk kita sendiri. Kita sendiri pun rezeki siapa bagi? Allah bagi. Gaji tu ada 15,000, 20,000 sebulan. Tuhan tarik selera, tak ada makan, tak ada makan. Gaji 20,000 sebulan, Tuhan tutup selera aja. Dia tutup selera aja. Tak ada rezeki lah kat kita. Tak ada rezeki lah. Anak-anak mai tengok kita ni, kata, ayah ni anggur hak ayah suka ni, anggur hitam tak ada biji. Anggur hitam tak ada biji. Sekilo RM20. Satu pack dia buat 2 kilo RM40. Ni ayah cukup suka ni. Makan balin perut sebiji masuk dalam mulut. Masa Tuhan tak tutup rezeki. Dia tutup rezeki, anak-anak bermain, ayah ni anggur hitam ni hak tak ada biji, hak ayah suka ni, tak berasa nak makan. Pasal apa? Rezeki Tuhan sudah tutup. Anak-anak kupas kulit pula lagi. Masa sihat balas dengan kulit. Bukan tekan kulit, tak ada basuh pun makan tak. Pergi kedai geng buah pun RM1,000. Pergi kedai geng buah pun RM1,000 tu. Kan? Tanya, dan ni anggur ni manis tak? Dia kata rasa, pegang pun dalam mulut, tak basuh dah. Kalau ada racun-racun lepas semua, sikitkan nak jadi apa? Bismillah juga. Tapi tak basuh dah. Perut baru masuk dalam mulut, perut. Sekilo apa? 20 mahal kah bagi 2 kilo? Tu pasal apa? Rezeki Tuhan bagi. Sekilo apa? 20 bagi 2 kilo. Muih. Kan? Dia tutup rezeki, anak mai kupas kulit ni. Kupas bagi nampak isi tu, nampak punya sedap. Suap dalam mulut. Kenyak 2 kali, jolok keluar dengan lidah. Tak mau. Awak ayah pasal apa? Tak mau. Sedapnya. Aku kata tak mau. Orangnya ada lagi. Walaupun sakit, walaupun duduk di hospital tu tak larat, orangnya tu ada lagi. Aku kata tak mau. Baik ayah. Taruh rumah. Tuan-tuan, rezeki tu Allah bagi. Oh, mau kalau ada rezeki ni, bukan dekat nasi sila lah tukang aja. Mi kuah ketam dekat mana? Dekat Tanjung Dawai tu pi. Apa ni lah kepak tak jauh lah. Mi kuah ketam. Mereka kata tang mana? Tanjung Dawai. Mereka ada satu kedai tang mana agak. Tekan minyak sampai berdiri dalam kereta ni nak pergi. Pasal apa? Rezeki Tuhan duk buka bagi. Tuhan bagi, jadi dia lalu makan. Dia tutup rezeki tu hantar sahabat ketam apa dia nak marah aja. Nampak tuan-tuan? Dia nak abang kat kita apa? Rezeki ini Tuhan bagi. Begitu. Wa in min syai'in illa indana khaza'inu. Dan tiada suatu rezeki daripada lain melainkan pada kami, yakni pada Allah lah khazanah simpanannya dan juga kunci. Tuhan kata rezeki ni, kunci khazanah ni aku pegang. Tuhan kata. Maka kerana tu kita tak heran tuan-tuan, ada orang buat keluar modal juta ringgit nak buat menyaga, melingkup. Bukan ratus ribu, juta ringgit. Buang, invest untuk nak buat menyaga, juta ringgit, lingkup. Pasal apa? Pasal kunci kepada khazanah rezeki itu Tuhan yang pegang. Kalau dia nak bagi, ya Allahu Akbar tuan-tuan. Start dengan duk jual ikan saja. Start dengan duk jual ikan di market. Lepas tu ambil satu motor, duk pergi hantar rumah orang. Lepas tu tangkap satu pick-up second hand. Bawa pick-up ni, pergi jual dalam kampung dan sebagainya. Akhirnya, ada cold storage. Ada satu tempat simpan ni, bilik beku. Cold storage. Simpan stok sampai bertan-tan makanan laut ni untuk nak dijual. Dan hari ni sudah jadi milenial. Siapa sangka? Jumpa dengan cikgu sekolah dia kata, hang punya ke ni syarikat ni?
Saya punya cikgu, hang itu 3 habis ke tak? Cikgu tanya dia. Hang itu 3 habis ke tak? Dia kata ambil 3 tapi tak dan Pak Izzah. Tak habis lah, makna tak habis. Dia kata tak ambil 3, cikgu ngajak saya dulu 3 dia kata. Habis tu. Tapi tak ambil Pak Izzah. Dan ni syarikat ni hang punya. Alhamdulillah cikgu. Milioner. Mula daripada duk hantar dengan motor ya pergi rumah orang. Dia naik sampai jadi macam tu. Pasal apa? Kunci khazanah Tuhan pula. Tuhan nak bagi kat siapa? Tuhan tak mau bagi kat siapa? Tuhan nak nanti sat dulu. Bukan tak mau bagi. Nanti sat dulu. Aku nak bagi kat hang tapi bukanlah ni. Jatuh bangun. Bukan lebam dia. Melecak dada ni. Duk jatuh bangun dalam menyaga ni. 20 tahun. Baru Tuhan bagi. Rupanya bukan Tuhan tak mau bagi. Dia nak bagi. Bila dia rasa kita dah sesuai untuk terima apa dia nak bagi. Leh balik fikir. Oh, rupanya dia ada satu rahsia yang tersimpan di sisi Allah. Dan Allah yang mengetahui. Yang orang putih kata, God knows well. God knows well. Tuhan lebih tahu apa hak baik untuk kita. Bukan kita. Kita duk ingat Tuhan jahat. Pasal apa? Kita dah buang duit banyak. Dia duk bagi kita gagal dalam percubaan kita nak menjaga. No. Allah knows well. Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tiadalah kami turun akan dia sesuatu melainkan dengan kadar yang tertentu. Allah buat turun hujan ni mengikut kadar yang Allah tentukan. Banjir habis lali. Terengganu kena, Johor kena, Pahang kena, teruk. Allah yang turunkan hujan itu. Dan kadar hujan itu nak turun Tuhan yang tentukan. Selagi tak mencapai kadar yang Tuhan dah, antum kita sedar buat apa? Dia akan turun. Pasal kadar itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi maslahah bagi hamba-Nya. Allah lebih tahu. Dia bagi itu apa baik apa tak baik dia. Mungkin dia nak suruh itu sahabat duk kerja apa JPS apa di Komtar. Beritahu kat saya. Bila pergi cek apa longkang-longkang besar dalam town di sekitar Komtar tu. Peti air pun ada buang dalam tu. Peti air depa buang dalam longkang besar tu. Sampah ni tak saya cakap lah. Apa jugalah. Apa kulit buah, pampers anak, apa ni, bangku buruk buang apa. Peti air pun dia jumpa dalam tu. Saya tanya dia balik, peti air satu pintu ke 2 pintu? Ada kata hak jumpa satu pintu je. Satu pintu pun padalah. Seorang tak boleh bawa. 2-3 orang usung pergi lempar ke longkang. Bila Allah bagi hujan pada kadar yang lebih sikit, apa jadi? Banjir kilat. Pasal apa? Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hadu jadi melingkup di darat baik di laut baik ni pasal apa? Pasal tangan manusia. Pasal kita sendiri tak hati nak jaga benda ni. Kita pergi umban ke peti air dalam longkang. Bila dia main hujan lebih sikit kadar dia, kita menanggung akibat banjir itu. Islam ni tuan-tuan, dia sampai ke situ. Dia pergi sampai ke sudut-sudut tu dia masuk. Dia nak bagi tahu bukan kepada orang Islam saja, kepada semua orang, tak kira agama apa. Quran ni nak bagi jadi elok, bukan nak bagi lingkup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih. Dan kami suruh beberapa awan yang menanggung air hujan bawa pada tempat yang dikehendaki. Ni yang pokok hujan duk belara pi tu tang mana dia nak pi tu Tuhan tentukan. Kita duk tengok duk main ni. Kata hujan lebat. Rupanya lintah hormat saja kat kita ni. Sungai Petani kena. Dia satu lintah hormat yang dia bagi. Kita kata pokok hujan main biar angkat geng-geng baju biar angkat. Kan? Dah lintah hormat aja. Pasal apa? Tuhan abang dah hang hari ni Sungai Petani. Dia lalu pada baca baik saja. Sungai Petani lah kena. Itu siapa punya kerja? Allah punya kerja. Tuhan bagi tahu macam tu. Fa anzalna minas samaa'i maa'a. Dan kami turun daripada langit itu akan air hujan. Fa asqainakumuhu. Maka kami tuang akan kamu akan dia, yakni akan hujan itu.
Tuhan nak curah hujan tu tang mana, itu kerja Tuhan. Wa ma antum lahu bikhazinin, dan tiadalah kamu baginya, yakni bagi air hujan itu, dengan menyimpan akan segala khazanah itu. Itu dia Tuhan kata. Adakah ayat ni bermakna kita tak boleh buat dam? Adakah ayat ni bermakna kita tidak boleh buat empangan? Ni, bacakan lagi ayat ni. Tuhan kata apa? Wa ma antum lahu bikhazinin, dan tiadalah kamu baginya, yakni bagi ayat hujan itu, menyimpan akan segala khazanah itu. Tuhan kata apa nak buat dam boleh buat, kata, tapi dam itu tak akan memberi jaminan kepada apa. Salahkah kita buat dam? Tak salah. Tapi dam itu ataupun empangan itu bukan jaminan kepada anda. Berapa banyak dam yang sampai masa dia Allah bagi kering. Tuhan nak bagi satu lesson, nak bagi satu pengajaran kepada manusia ni. Kata hampa disuruh fikir, suruh rancang, suruh rencanakan nak buat apa dan sebagainya. Tetapi last sekali, hak final Tuhan pegang. Hampa boleh buat dam, boleh buat empangan untuk nak takung air. Waktu kemarau ada air boleh guna. Tapi ada masa Tuhan bagi satu pengajaran. Apa dia buat? Dam kering. Bila jadi macam tu, manusia kata, tak cukup rupanya mengkuang dam ni, kita kena buat satu dam lagi. Manusia duk ingat lagu tu. Okey, buat lagi satu dam. Tak salah. Buat dam tu bahkan bagus. Buat dam lagi satu, dia bagi hujan mencurah-curah pula. Sampai kalau tak buka air empangan tu, dia boleh jadi apa? Dia boleh pecah empangan tu. Dia boleh membawa banjir satu negeri. Terpaksa pula empangan Timah Tasuh, buka pula air. Buka dia main sampai pokok macam pun tenggelam. Benda tengok dah benda ada jadi ni. Bila tengok benda ni jadi, dia relate balik, dia kena kait balik dengan ayat Quran. Hak ni rupanya yang Tuhan kata. Bukan salah buat dam tu, tapi jangan lupa kita buat apa pun last sekali Tuhan yang pegang. Sentiasa hati itu Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung last sekali. Ini usaha kita, ini ikhtiar kita. Selebihnya Allah pegang juga. Kita kena bergantung kepada dia juga. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warisun. Dan bahawasanya kami, yakni Tuhan, yang menghidup dan mematikan, dan kami yang waris pesaka sekalian makhluk. Last sekali hidup mati kita ni kerja Tuhan. Tadi sahabat sama sekelas mengaji Kuala Irsyad dulu, meninggal di Matang Allah, Matang Pasir. Budak perempuan sama sekelas tu, benci maneh katanya. Benci maneh ni tuan-tuan tahu lah, takut dengan gula lah. Bila kata benci maneh ni, musuh dia nombor satu apa dia? Gula. Takutlah dengan gula ni. Pergi rumah orang jamu ayam apa FM sasi. Dia kata tak apa, saya puasa lah dah abang saya. Padahal kawan benci maneh, takut dengan ayam tu. Dia kata kalau nak bagi juga, dia kata buah ayam suam tu dah lah. Jadi kata puasa, kita ada tak puasa. Tak, saya benci maneh. Jadi pun okey. Kita pun bagi ayam suam kat dia. Takut. Terlampau punya takut dengan gula ni, sampai tak ambil gula, pengsan pula. Pasal apa? Pasal tak ada sugar dalam badan. Bila sugar tak ada dalam badan, collapse. Pula dah. Nampak tuan? Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tadi meninggal. Terlampau kontrol, takut dengan gula ni, tak ada sugar dalam badan, collapse, meninggal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tengok Allah Subhanahu wa taala macam mana cerita dia. Dia kata inna lanahnu nuhyi wa numit. Kami lah yang bagi hidup, bagi mati siapa-siapa pun, dan kami yang waris pesaka sekalian makhluk. Walaqad alimna almustaqdimina minkum. Dan sesungguhnya kami tahu segala orang yang dahulu kala daripada masa Adam dulu lagi. Tuhan kata apa? Hampa tak kenal lah. Kita ni kalau tanya kita kenal dekat lapis mana aja. Kita Syamsuri bin Ahmad. Ahmad bin apa? Ahmad bin Yunus. Yunus tu tuan lah. Yunus bin apa? Mereka kata, dia menjawab, mereka kata dia tak ada jumpa. Pasal Yunus tu pun tak ada jumpa. Mana nak pergi atas pada Yunus? Kita kata, mereka kata Yunus bin Yaqub. Yaqub bin apa? Itu melawak kasar. Mana kita nak beritahu? Kita ni, pengetahuan kita ni,
Tu baru pengetahuan apa? Nak tahu nama aja. Tahu nama pun dekat tu ya boleh tahu. Belum tahu dia tu siapa lagi. Dia ni mai daripada mana? Tahukah mai daripada seberang? Mana kita tahu? Kan? Pengetahuan kita tu takat generasi tu aja. Tok Wan, Tok Nek. Atas pada Tok Nek, yang orang kata nyang kita ni. Moyang kita pun kita tak tahu dah nama apa. Bukan kata kita. Ayah kita hidup dulu tanya ayah, moyang saya dulu nama apa? Dia kata ayah pun tak tahu juga. Pengetahuan kita takat tu. Quran kata apa? Walaqad alimnal mustaqdimina minkum, dan sesungguhnya kami, yakni Allah, tahu segala orang yang dahulu kala daripada masa Adam alaihissalam. Tuhan ni dia tahu seorang-seorang. Ni hari ni hak masih hidup di atas dunia hari ni, dia ada berapa? 5 bilion orang. Ni hak hidup atas dunia lah ni. Tak kira bangsa apa, tak kira duk di negeri mana. Dia ada 5 bilion orang. Hak hidup 5 bilion ni Tuhan kenal seorang-seorang. Ayat ni kata bukan hadu hidup Allah. Ayat ni kata apa? Walaqad alimnal mustaqdimin. Kami tahu ni daripada Adam dulu ni. Adam dulu ni, bini dia siapa nama? Anak Adam berapa orang? Nama apa? Cucu Adam berapa orang? Nama apa? Tuhan ni, ilmu Tuhan ni, dia tahu seorang-seorang. Ni yang kata Allah Tuhan kita ni dia macam tu. Padan ke kita nak pergi challenge dia? Kita nak pergi kata hukum dia tak sesuai? Padan ke? Itu cerita dia. Pengetahuan Allah, ilmu Allah ni, dia kata apa? Kami kenal ni, makhluk yang aku buat ni, aku kenal seorang-seorang. Sejak bila? Sejak aku jadikan Adam tu, aku kenal seorang-seorang. Kita jadi cikgu sekolah, tuan-tuan. Kita jadi cikgu sekolah. Bukan sikit dah hari ni jumpa-jumpa main-main. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz ingat saya lagi tak? Yang ni yang teka-teki paling sakit jiwa yang ni. Manalah kita nak ingat. Berapa puluh tahun dah dulu mengajar. Ustaz ingat saya lagi tak? Kita pun buat-buat garu kening. Buat-buat garu kening. Rasa macam biasa ingat. Ustaz terlalu macam ni. Dia kata Ustaz tak ada nak ingat lah. Saya bukan student glamour dulu. Ni yang kata budak-budak ni. Saya bukan student glamour dulu. Memanglah Ustaz kalau rolling Ustaz ingatlah siapa dia ni. Sekolah mana tu? Tengok sampai sekolah mana pun. Kita mengajar berapa sekolah dulu. Bukan mengajar satu sekolah tu aja. Saya irsyad dulu. Irsyad. Best dengan siapa? Saya sebut satu nama Ustaz. Tu cakap kat kita dulu tu. Saya sebut satu nama Ustaz mesti tahu. Dia sebut satu nama. Kita tak. Tu saya kata dah. Saya ni low profile. Ustaz kenal orang yang high profile aja. Kenal lagi. Ustaz kenal orang high profile aja. Orang macam kami low profile ni Ustaz bukan nak ingat. Siapa pun tak nak ingat. Ramai tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala dia kenal tu daripada Adam alaihissalam. Dia kenal seorang-seorang. Bukan dia kenal anak siapa aja. Kita punya teruk kita hari ni, punya teruk kita ni, anak penakan pun tak kenal nama. Anak penakan pun tak kenal nama, tapi tahu anak siapa. Tengok ni tahu ni anak abang kita hari ni kan. Nama saudara. Nama apa ni? Nama apa? Baru tanya. Dia kata Muhammad apa? Abang Muhammad. Okey. Minggu depan jumpa terlupa pula. Muhammad apa ada? Lemahnya kita ni. Nak bagi tahu kata lemahnya kita ni. Bila kita sedang lemah diri kita, kita sedanglah hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam tu. Baik, firman Allah walaqad alimnal mustakhirin. Bukan setakat aku kenal seorang-seorang daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan sesungguhnya kami tahu segala orang yang kemudian, yakni yang akan datang sehinggalah hari kiamat. Hak tak jadi lagi ni, Tuhan tahu dah. Anak kita ada berapa orang, hak berapa orang tu akan menikah dengan siapa, anak dia esok berapa orang, semua Tuhan tahu dah. Tak main lagi depa ni, Tuhan tahu dah. Itulah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Terdahulu dan yang terkemudian, semua ada di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum, dan bahawasanya Tuhan engkau itu yang menghimpun dan mereka itu pada hari kiamat. Pasal apa? Hari akhirat esok Tuhan himpun semua. Daripada Adam alaihissalam sampailah ni hak last sekali beranak mai sebelum jum sangkakala kiamat ni. Semua akan berhimpun satu tempat. Waktu berhimpun tu Tuhan kenal seorang-seorang.
Itu dia hebat. Waktu berhimpun tu, Tuhan kenal seorang-seorang. Seorang-seorang Tuhan kenal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab dalam hadis Nabi kata apa? Dalam hadis yang perintah suruh bagi nama elok-elok ni. Biar dapat anak, bagi nama elok-elok. Pasal apa? Nabi kata, innakum tud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum. Nabi kata, innakum, hampa semua ni, tud'auna, akan dipanggil yaumal qiyamah, pada hari kiamat esok, bi asma'ikum, dengan nama hak mak pak hampa bagi atas dunia. Atas kita di hari akhirat esok, nak dibicarakan, nak ditimbang amalan ni, Tuhan akan panggil kita dengan nama hak mak ayah kita bagi atas dunia ni. Fa ahsinu asma'akum. Oleh itu, elokkanlah nama kamu. Pasal apa? Pasal bila Tuhan panggil, kalau nama tu nama yang membawa makna tak elok, itu pun satu azab kepada kita di hari akhirat. Dipanggil kita ni dengan nama kita atas dunia. Kalau nama tu makna dia tak elok, panggil tu dah satu aib dah dekat kawan yang kena panggil ni. Aib dah, malu dah. Dulu ada orang bagi nama anak Nur Zina. Kan? Cahaya zina. Cikgu panggil zina pada. Tuan-tuan bayangkan dia nak menanggung nama tu. Sepanjang alam persekolahan, sepanjang dunia pekerjaan, orang panggil nama tu ke dia. Di sekolah daripada mula-mula masuk tadika tu, cikgu dah panggil zina dah kat dia. Masuk sekolah, zina. Dah sampai budak-budak kelas dah cerdik, dah tahu dah apa makna zina tu. Kawan-kawan pun duk jijikkan dia. Walaupun dia boleh pergi angkat sumpah tukar nama, dia buat kuih siput tu aja. Nur Zina Elias apa? Kuih siput tu duk ada juga. Kita ingat main musim raya makan habis-habis dah kuih siput tu dah ada situ lah. Nur Zina duk ada situ lah. Elias apa? Tapi duk ada tu, nak padam tak boleh tu. Punca dia pasal apa? Mekok lah. Masa nak bagi nama dulu tak tanya habis-habis. Rupanya Nabi bagi tahu. Nabi kata, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Hampa akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama hampa atas dunia ni. Fa ahsinu asma'akum. Bagi eloklah nama-nama hampa masa di atas dunia ni. Firman Allah, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Dan bahawa Tuhan engkau itu yang menghimpun akan mereka pada hari kiamat. Innahu hakimun alim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang hakim, bijaksana pada perbuatannya, lagi amat tahu akan segala hal ehwal makhluknya. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita sambung ayat walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Lepas ni dia mai satu cerita pula. Dan sesungguhnya kami cipta manusia ini daripada tanah liat. Tuhan kata salsal min hama'in masnun. Kami cipta manusia ni daripada tanah liat. Bahkan dia satu tanah hama'in masnun, tanah hitam yang busuk. Ni asal-asal kejadian Adam dulu. Dijadikan satu dah daripada tanah ni, dah satu dah benda orang duk jijak. Jadikan pula daripada tanah tu hama'in masnun, tanah hitam yang busuk pula. Dia nak habang kata asal kejadian manusia ni cukup hina punya. Cukup hina. Adam alaihissalam dulu ni pun dijadikan daripada tanah yang busuk. Mai zaman kita hari ini asal kejadian apa dia? Min ma'in mahin. Quran kata daripada air mani yang hina. Kan? Sebahagian orang dia nak kupas tu hinanya air mani yang asal kejadian kita ni. Hina ni sampai tahap apa tuan-tuan? Kita duk makan air kacang, depa mai titik air mani titik masuk dalam air kacang. Makan tak air kacang tu? Tak ada, tinggal gitu. Hinanya ni asal kejadian kita ni, depa mai bus titik masuk dalam air kacang tak makan dah mangkuk tu. Hinanya sampai macam tu.
Tiba-tiba daripada asal kejadian yang hina tu pergi jadi sombong, bongkok, angkuh, takabur dan sebagainya. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dia melupakan asal kejadian. Yang akan datang insya-Allah kita sambung bulan 3. Bulan 2 tak ada kuliah. Bulan 3 insya-Allah kita sambung, panjang umur, sihat kita sambung. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Dan manusia dicipta daripada tu. Lepas tu dia mailah cerita tentang wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Cerita pula jin. Allah ciptakan jin daripada api yang menyala. Nar ataupun min naris samum, daripada api samum, api yang menyala yang tak ada asap. Api kuat yang tak ada asap. Macam budak-budak anak kita duduk dalam amal sains, duduk pakai Bunsen, api Bunsen tu. Dia menyala, tak ada asap api tu. Macam api peteri tu. Api orang duduk welding tu. Tak ada asap. Semata-mata api. Itu asal kejadian jin, dia kata. Lepas tu dia main cerita. Dia main cerita betapa iblis tak mau sujud kepada manusia ni. Pasal apa? Pasal iblis pandang jijik manusia dan asal kejadian dia. Dia pandang jijik. Dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata, ya Allah, aku bukan tidak mau patuh perintah engkau suruh hormat Adam ni. Tapi khalaqtani min nar. Aku jadi daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam dijadi daripada tanah yang busuk hina. Mana mungkin aku yang hebat nak pergi sujud, nak pergi hormat orang macam ni. Sifat tu kita duk nampak ada pada iblis. Rupa-rupanya ada pada kita. Dia nak bingung tu. Rupa-rupanya sedar tidak sedar sifat tu ada pada kita. Automatik dia nanti main. Bila kita duduk di masjid nak semayang, duduk di risah, main duduk sebelah kita ni satu orang yang pada penilaian kita dia ni boleh tengok sifat tu ada tak ada pada kita. Dia pula mai dia duk buat lagu nak impit rapat dengan kita pula, lagu nak pergi rapat sah pasal dia baru mengaji pasal fadilat sah ni. Dia lagu nak rapat kat kita. Kita mula duk balik tengok dia lagu dia nak telan tak. Tu pasal apa tuan-tuan? Pasal sifat iblis tu ada kat kita. Kita pandang hina dekat orang. Apabila satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mai dekat Nabi. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, inna rajul, dia kata sesungguhnya satu laki-laki ini saubuhu hasanan wa na'luhu hasan. Satu orang laki-laki yang suka pakai baju elok-elok, suka pakai kasut elok-elok. Adakah orang ini takabur? Dia tanya Nabi. Nabi kata innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi kata no, itu bukan takabur. Kalau dia suka pakai elok-elok, dia baju dia pakai elok, dia suka semua dia mau elok, buat rumah bagi elok, beli kereta elok, dia jenis orang yang suka kepada elok-elok. Adakah itu menunjuk kata dia takabur? Nabi kata dah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nabi kata Allah Taala ini jamil, dia maha elok. Yuhibbul jamal, Allah suka orang Islam yang elok-elok. Itu tidak jadi kesalahan. Nabi kata walakin, akan tetapi yang dikatakan takabur itu apa? Nabi kata dua. Yang pertama, batarul haq. Batarul haq. Maksud dia apa? Menolak kebenaran. Itu yang kata takabur. Orang main habaq kata ni ayat Quran ni, kata lagu ni. Tak mau pakai. Orang main tunjuk kata ni hadis Bukhari ni, kata lagu ni. Tak mau pakai. Ini orang takabur. Yang kedua, yang kata takabur itu apa dia? Nabi kata wa ghamtun nas, ghin mim ta, wa ghamtun nas, dan dia suka peleceh orang. Dia suka pandang hina pada orang. Dia suka ini takabur. Dia berasa dia tu hebat. Dia berasa orang ni tak ada apa. Dia berasa dia ni pandai. Dia kata orang tak tahu apa. Dia ini yang dikatakan takabur. So Nabi SAW pesan benda ni. Dan benda ni adalah sifat yang ada kepada iblis dan syaitan. La'natullah alaihim ajma'in. InsyaAllah kita sambung bulan 3. Lepas habis tu dia akan make kisah
Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim ni dalam tak tahu berapa banyak surah dia diulang ni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa spesial Nabi Ibrahim ni sehingga kisah dia diulang-ulang sebut di dalam banyak surah selain daripada surah khas surah Ibrahim. Patutnya surah Ibrahim dah satu, cukup dah cerita Nabi Ibrahim ni. Tak, tuan-tuan. Buka surah ni ada cerita Nabi Ibrahim, buka surah ni ada cerita Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim ni? Apa istimewa dia? Sampai hari ni orang duk pergi Mekah, Madinah, pergi buat haji, pergi buat umrah, orang duk pergi tengok Kaabah. Kaabah yang diletakkan batu asas pembinaan dia oleh siapa? Oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi satu hari kita baca satu hadis cerita tentang satu orang yang Nabi SAW habaq dekat sahabat lain. Nabi kata, aku nampak dia ni di hari akhirat esok, usus perut dia terborai keluar dan dia berjalan dalam keadaan mengheret usus dia. Siapa dia ni? Dan apa benda yang dia buat sehingga kan Nabi diperlihatkan begitu pada dia. InsyaAllah banyak umur kita baca sebagai mukadimah kita esok ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.